Alhamdulillah syukur. Pada hari ini, suasana berbeza sikit, tidak sebagaimana yang kita rancang sebab slide saya dah siapkan. Oleh kerana kita bertukar last minute. Ini semua itu ketentuan Allah SWT juga. Kita hanya merancang. Seperti mana kalau guru saya, kalau Ustaz Fahrul sebut, uh, takbir kebiasaannya tak dapat mengatasi takdir. Dan takdir itu biasanya akan mengatasi takbir. Kita rancang, kita urus, tapi takdir Allah menentukan segalanya. Yang kita dah usaha yang terbaik insya-Allah. Jadi pada petang ini berbeza sedikit. Biasanya kita ada tajuk khusus dalam perbahasan kita atau dalam perkongsian pada setiap kali kelas kita. Kali ini kita tajuk umum sikit pada Ustaz Hafizullah dan dia akan mengupas tajuk umum dia sebab saya panggil dia pun last minute ni. Jadi kali ini insya-Allah Ustaz Hafizullah akan cuba mengupas sedikit tajuk yang cukup penting juga, iaitu kita fokus kepada satu perkara yang sebelum ni kalau di barat dipanggil NAPS. NAPS ni ada satu benda kalau di Jepun pun dia sangat mentingkan. Organisasi mereka NAPS ni satu benda yang satu antaranya dia satu kewajipan syarikat-syarikat tertentu. Jadi NAPS ni ataupun orang panggil Qailullah ni yang sukar untuk kita amalkan. Saya percaya bila kita pergi ke sekolah, macam kita pergi mengajar, saya pekerja sendiri, macam pergi pekerja pun, nak naps ni ataupun kailullah ni, dia jadi macam satu kesukaran ataupun tak buat pun. Sebab apa duk sibuk nak keluar makan, bagai semua kan. Jadi kita tak ambil ruang itu. So kali ni kita nak tengok sebab baginda Rasul SAW sendiri pun mengamalkan ini dan jadi sunnah juga untuk kita berkailullah ni. Sebab apa? Dia boleh kita beri tenaga, energi luar biasa pada kita untuk teruskan pada waktu petang dan juga untuk kita bertajuk. Jadi petang ini kita akan bersama dengan Ustaz Hafizullah Abdul Aziz, sahabat saya yang sedang berada di Pulau Condor, Kelantan, untuk mengupas apa itu dikatakan tentang kelebihan Qailullah itu sendiri insya-Allah. Jadi hari ini kita kupas lagi tentang Qailullah dan moga-moga perkongsian singkat ini mampu memberi tambahan ilmu kepada kita tentang Qailullah itu sendiri. Okey, dengan selamatnya majlis selamatnya menjemput dan persilakan Ustaz Hafizullah untuk meneruskan acara kelas kita pada petang ini insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Walhamdulillah. Wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahsin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, perelokkanlah akhlak kami dan adab kami. Nawwir qulubana wa sudurana, dan terangilah hati kami dengan keimanan hati dan dada kami. Warzuqna sihhata wassalamah, direzekikan kepada kami keselamatan, kesehatan, min kulli wabak, setiap pada wabak yang sedang berlangsung. Dan warzuqna fahma wal ilma, direzekikan kepada kami pengetahuan. Waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pengampun dan memaafkan atas kesalahan dan kesilapan kami yang jahil ini. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sihat ya semua? Masih pada Wan, tak jemputan bapak terjun ke? Bukan bidan dah ni. Dan semua yang sama petang ini, para asatizah sekalian, para guru-guru, para ilmuwan, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah, kesihatan yang baik, berpuasa dengan penuh semangat insya-Allah. Okay. Soalannya, suara saya jelas ya? InsyaAllah. Okey, setakat ni boleh? Boleh. Ya. Terima kasih. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Saya nak berkongsi tentang tidur Qailullah. Saya tajukkan dia tidur Qailullah. Yang ni kita boleh bincang dua perkara, tidur dan Qailullah itu sendiri. Baik. Kita bincang daripada hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Naumu sa'imi ibadah, wa samtuhu tasbihun, wa du'a'uhu mustajabun
amaluhu mudha'afun. Tidur seorang yang berpuasa adalah ibadah. Wasamtuhu tasbihu, diamnya adalah tasbih. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya berganda. Hati. Supaya dikasih Allah Ta'ala, kita bincang petang ini insya-Allah, iaitu tidur, kemudian tidur apa? Tidur yang dikira sebagai ibadah, kemudian diamnya sebagai tasbih, doanya mustajab, amalannya berganda. Kalau kira ada 4 perkara. Namun semua dikasih Allah Ta'ala, saya kongsikan tidur qailulah. Kita ambil dahulu berkenaan dengan tidur sebagai ibadah. Dan bagaimana dalam tidurnya sebagai ibadah dan diamnya itu sebagai tasbih. InsyaAllah doa yang mustajab, amalannya berganda itu sempat kita selit-selitkan. InsyaAllah ya. Baik. Kita poinkan dahulu bagaimana nak dinilai bila tidur kita adalah sebuah ibadah. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Tidur ni yang paling utama, tidur yang dikira sebagai suatu ibadah, yang mana dianya tidur dengan adanya niat untuk sambung ibadah. Itu yang paling utama. Tidur kita semua tidur kan? Kita semua tidur. Waktu tidur kita ni tambah-tambah dalam musim PKP dan dalam bulan Ramadan ni pula. Saat kita tidur ni bagaimana cara kitanya? Waktu mana yang kita tidur ni? Kerana itu, kalau kata dah tidur lah, contoh. Ini contoh. Bangun sahur pukul apa agaknya? Mungkin ada yang bangun pukul 5. Mungkin ada yang bangun lebih awal. Mungkin yang bangun katalah pukul 5. Kita sepakat kata bangun pukul 5. Buat persiapan apa, keluar rebuk semua sekali. Tiba dia pukul 5.30 tu, sebab pukul 5 dah bangun. Dia sahur siap. Pukul 5.30, 5.40. Tiba dia lena. Dia lena, dia tidur. Tidur menjelang sampai ke pukul 7. Ini contoh. Pukul 7. Maka adakah tidur itu dikira ibadah? Dengan sahur dah. Perkataan dalam sahur kita maklum. Ceritanya tidur, subuhnya tak buat lagi. Puasa bermulanya selepas kita sahur. Itu bermula kita menahan diri. Sekarang subuh pun tak lagi, puasa pun tak start lagi. Tiba dia dah tidur. Nak kira ibadah ke? Barakallah. Sanal khadikin. Baik. Maka nak kira ibadah macam mana kalau kalau dia dah terlepas 2 perkara utama. Sekarang lepas subuh, lepas sahur, solat subuh. Contoh, kita ambil contoh yang kedua. Lepas subuh, dia tidur. Tidur pula menjelang pukul 9, pukul 10, baru bangun. So, macam mana? Adakah nak dikira sebagai suatu ibadah? Ibadah tadi yang dia buat dalam untuk solat fardu subuh, selesai. Okay. Sekarang ni, dia tidur selepas waktu subuh. Sehingga menjelang pukul 10 pagi. Tidur ni semua dikasih Allah Ta'ala, kita maklum. Setiap orang dia ada kepenatan dia tersendiri. Dia ada orang kata keadaannya tertentu, masya-Allah tabarakallah. Kita tak isu pasal yang berlaku itu. Dah kata mengantuk sangat, mungkin gunakan perkataan tertidur, Allah Ta'ala alam. Yang fokus kita hari ni, kita nak ambil nilai bagaimana tidur kita itu dikira sebagai ibadah. Itu yang kita nak isu sangat, kita nak tengok. Baik. Kerana itu semua yang dikasih Allah Ta'ala, tidur kena maklum selepas waktu subuh adalah waktu yang tidak digalakkan oleh agama untuk kita tidur selepas waktu subuh. Kerana antara hadis yang dimaksudkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diberkati ke atas umatku, yakni kita ni semua sekali pada waktu paginya. Okey, pada waktu paginya. Maka keberkatan waktu pagi itu
bagi kita, Rasulullah Muhammad SAW doakan khusus kepada kita, umat dia, agar setiap daripada kita ini adalah orang yang berpagi. Berpagi, maksudnya seawal mungkin kita adalah orang yang menunjukkan nilai sebagai orang mukmin yang memenuhi keperluan dan apa sahaja dari sudut agama, keperluan kehidupan kita dengan berpagi itu. Maka selepas subuh ini, antara perkara yang mana dia panggil apa, ada keberkatannya kat situ. Maka saat kita meninggalkan atau tak mengambil keberkatan itu, rugilah kan, sayanglah. Okay, baik. Maka kita ambil kira hari ini, tidur yang dikira sebagai tidur yang ada nilai ibadah, yang mana dia tidur dengan niat untuk beribadah kembali. Tidur dengan niat untuk beribadah kembali. Maksudnya, daripada awal pagi dia dah bangun, buat persiapan untuk sahur, dan selesai saja, masuk sahaja subuh, solat subuh, lebih-lebih lagi dapat berjemaah sekarang ni dengan ahli keluarga, Alhamdulillah. Maka saat itu dia meletakkan satu hasrat, dia nak meneruskan. Dia mengantuk. Dia meletakkan satu hasrat, dia nak teruskan. Dia nak teruskan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan mindset dia nak setkan, dia nak tidur, iaitu pada waktu mana. Mungkin dalam pukul 9 kejap ke, pukul 10 kejap ke, yang kita sentuh dalam Qailulah nanti. Baik, sekarang itu semua dikasih Allah Ta'ala. Paling utama, tidur kita, yang mana kalau kita tidur malam sekalipun, tidur selepas kita dah bersedia dengan semua peralatan persiapan untuk sahur nanti, kita tidur, maka kita tidur saat itu pun dengan niat juga bahawa nak bangkit awal untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan qiyam. Boleh ya? Maka niat ni adalah perkara yang paling utama, yang perlu ada dalam diri setiap daripada kita semua sekali. Lebih-lebih lagi dalam bulan yang penuh keberkatan ini, kita nak rebut peluang dengan sebaik mungkin, agar hidup kita adalah sebagai satu istirahah semata-mata. Muka kata tidur dengan tidur yang nyenyak-nyenyak dan bangkit hanya untuk bangun kerana nak bersahur. Tidur juga ia adalah sebagaimana tidur dalam keadaan dia sedang berpuasa sekarang ini, yang mana kita menjadi nilai sebagai seorang orang yang sedang beribadah kerana dia tidur, kerana dia sedang laksanakan satu daripada perintah Allah Ta'ala, itu puasa. Namun kalau tidak dengan tidak diniatkan sekali untuk, orang kata tidur kita ni sebagai satu ibadah untuk kita bangun ibadah balik, tidur kita bimbang nanti sia-sia. Tidur dengan keadaan yang hanya kerana perkataan dia, contoh. Ada orang kan, dia kalau dia tak sahur siap lah. Ada orang kalau dia tak sahur, Masya Allah, tabarakallah, dia jadi satu keadaan yang maksudnya dari sudut motivasi dia tu terus down. Bila mana kata kan, nampak penat sangat, kita kata, ni kenapa penat sangat ni? Oh, malam tadi tak sahur lah. Oh, siap lah. Itu kalau dah bantai tidur, Masya Allah, tabarakallah. Ada tak orang yang tidur sampai ke petang? Ada setengah daripada setengah lah. Bukan cerita semua. Ada yang tidur sampai ke petang. Kalau bangun untuk solat zuhur tu, lepas tu sambung balik. Tidur balik. Tabarakallah, sambung balik. Maka inilah satu kerugian yang besar. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Maka itu, yang saya nak kaitkan sekarang ni, tidur yang kita boleh kaitkan sebagai satu ibadah, kita sentuh dalam bab Qailullah itu sendiri. Qailullah itu sendiri. Boleh ya? Allahumma salli ala Muhammad. Bahannya kejap ya. Baik. Tidur Qailullah ini semua dikasih Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Putus ke? Tadi komen suara aku slow kan? Backend kau. Assalamualaikum. Terus. Dengar. Tak, mana saya punya web ni lost ke? Mana saya tak nampak saya punya ni. Kejap. Last week. Hilang. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Dia hilang saya punya view saya sendiri. Dalam perjalanan. Okey, dah boleh. Siap kami nampak.
Nampak Okey, tabarok. Saya So, terpinga-pinga pula malu kat orang. okay. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Okey, baik. Tidur sebagai kailullah ini pada para alim ulama meletakkan satu yang mana tidur ini adalah satu tidur yang daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya terlibat antara Kemudian mati para alim ulama banyak memahamkan, memberi makna tentang kailullah ini sendiri, iaitu istirahah. tentang yang ini. Iaitu istirahah. Ini masa Zoom meeting tertutup lah. Istirahah walaupun tidak tidur. Istirahah. Yang mana kita adalah orang yang mengambil ruang dan waktunya untuk kita berkailullah ini Kan dalam pada waktunya yang mana kita buat dalam keadaan yang mana kita boleh beristirahat sekalipun tidak tidur. Kerana berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mali walid dunya innama masali wa masalu dunya kama sali raqibin qala fi dhillin sajaratin summa raha wa tarakaha. Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmizi. bila saya Baik. tengok, bila saya cerita, Apa jadi padaku dan pada duniaku? kita ada Mali walid dunya. Apa jadi pada diriku dan pada duniaku? ni yang ada di bawah baik. Masalu innama masalu, sesungguhnya perumpamaan aku dan duniaku wa mislu dunya kama sali rakim, seperti seorang penunggang, seperti seorang pemandu, kita kata gitu kan, seperti seorang musafir, fi dhillin wa sajaratin, yang mana dia berehat seketika sebentar di bawah pokok, summa raha wa tarakaha, kemudian dia pun pergi meninggalkan pokok itu. Dia berhenti, dia rehat, kemudian dia tinggalkan. Sel saya 15 Ini yang dimaknakan kailullah ini daripada sabdaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ada perkataan yang lain, kalau kata para alim ulama membahaskan lagi, insya-Allah. Cuma kita ambil dulu makna lebih awal, So, itu iaitu kita dengan dunia kita seumpama saya tak penting memandu kenderaan, kemudian berehat, kemudian pergi tinggalkan. Dalam dua keadaan. Sekiranya kita seorang yang bekerja, kita orang yang bekerja, para asatizah semua yang dikasihi Allah Ta'ala, atas nilai sebagai seorang menyebarkan ilmu, bila mana sampai satu masa ada tak istirahat? Ada. Kan rehat di antara waktu-waktu kita nak selang antara guru, ada istirahat? Ada. Bagi seorang yang memandu, sampai satu ketika dekat R&R, berhenti tak? Ya, berhenti. Adakah terus tidur kat situ, kekal kat situ? Tak. Dia akan tinggalkan juga. Maka, apa hal diriku dengan duniaku? Bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, seumpama kita berehat di bawah pokok, kita tinggalkan rehat dan kita tinggalkan. Itu situasi pertama. Situasi kedua, apa hal aku dengan duniaku? Bahawa kita berada di atas dunia hari ini dengan dunia kita tersendiri, laluan kehidupan kita, ada tak kita beristirahat? Ya, kita beristirahat, kita terus beramal, kita beristirahat kejap, kita terus beramal sampai meneruskan perjalanan ini sehingga ke mana? Sampai masa kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dunia ini adalah sebagai sementara, kita akan berakhir dengan di akhirat nanti. Disitulah penghujung sebuah kehidupan. Di sana kita maklum dengan apa yang bakal kita lalui. Cuma nak bagi tahu, dunia dengan hari ini dalam satu perjalanan kehidupan, maka kita berehat satu masa dan kita akan melalui fasa yang seterusnya. Boleh ya? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kerana itulah, dalam bab kailullah ini, kita mengambil sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana para alim ulama ada yang memaksudkan kailullah ialah berehat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur. Berehat pada pertengahan siang hari walaupun tidak tidur. Itu ada yang juga maknakan pada kailullah. Dan ada yang daripada Ibnu Mansur mengatakan kailullah ini adalah maksudnya tidur pada pertengahan siang hari dalam lisanul Arabi. Baik. Karena itu kita bincang, kita melihat apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita maknakan dengan kailullah ini.
yang mana saat kita tidur itu sebagai tidur ibadah berbanding dengan saat kita tidur yang kita contohkan tadi. Tabarakallah sana khaliqin. Boleh ya? Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Bila nak digandingkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perumpamaan kailulah tadi, iaitu penunggang, pemandu, berehat, berhenti, berehat, bergerak. Maka Rasulullah Muhammad SAW, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Qilu fa inna syayatin la taqilu. Lakukanlah kailullah. Sesungguhnya syaitan tidak berehat. Hadirin. Tengok besarnya bab kailullah ini. Besar tak? Besar. Tidurlah. Kailullah. Tidurlah. Kailullah. Berehatlah. Ataupun tidur seketika. Kalau kita maknakan nanti kita bincang. Maka lakukanlah kailullah. Qilu fa inna syayatin la taqilu. Kerana sesungguhnya syaitan tidak berehat. Dia tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia dengan apa usaha dia sekalipun. Maka saat ini kita pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu," maka lakukanlah kailullah. Ruang dan peluang yang mana saat kita buat ini satu sunnah. Satu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna yang boleh kita faham, berehat sebentar walaupun tidak tidur. Rehat sebentar walaupun tidak tidur. Maksud, kita memandu sejauh mana sekalipun, sampai satu masa dekat R&R, kita berehat. Ada setengah orang tu tidur. Ada setengahnya hanya untuk menggerak-gerakkan badan, keluar berjalan keliling kawasan kereta ataupun pergi minum apa semua. Last sekali, masukkan kereta. Boleh? Maka kita ambil daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, kerana syaitan tidak berehat untuk menyesatkan manusia, sedangkan kita buat satu daripada sunnah Rasulullah, kita berehat seketika. Baik, maka ada ulama mendatangkan beberapa fuqaha datangkan beberapa pandangan berkenaan dengan kailullah itu tentang waktunya, tentang waktunya. Ada yang menyatakan waktu kailullah adalah sebelum gelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum gelincirnya matahari, ini sebelum masuk waktu zuhur. Yang ini, yang mana yang buat kailullah ini sebelum masuk waktu zuhur ini, okay? Sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Itu waktunya. Sunat bagi orang yang melazimi tahajud, iaitu mereka tidur sebentar sebelum zuhur. Bagi orang yang melazimi tahajud, orang yang ahli tahajud, dia adalah orang yang maksudnya bangun malam, menghidupkan malam dengan tahajud. Maka sunat bagi dirinya untuk kailullah, tidur sebentar. Waktunya mana? Sebelum gelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur. Baik, gelincir matahari pukul berapa? 12.30 hari. Sekiranya 12.30 hari itu adalah waktu gelincir matahari, mungkin dia tidur sebentar, lebih kurang dalam 15 minit contoh. Lebih kurang setengah jam contoh. Sebelum gelincir matahari dan sebelum masuknya waktu zuhur dia tidur. Sebagai apa? Sunat ke atas orang yang melazimi kerana persediaan untuk diam pada malam hari nanti. Pertama. Yang kedua, sebelum masuk waktu zuhur, maka ia adalah seperti waktu sahur bagi orang berpuasa. Kailullah ni yang sebelum masuk, yang kita maksud tadi kan, sebelum gelincir matahari bagi orang yang melazimi tahajud. Sebelum masuk waktu zuhur, diumpamakan seperti waktu sahur bagi orang berpuasa. Tadi yang saya contohkan, orang ni kalau dia tak bersahur, sedang dia berpuasa, semua benda hari tu tak boleh nak buat. Dengan perkataan, penatlah. Malam tadi tak sahur lah. Dan pelbagai ngantuk dan pelbagai. Baik, jadi kailullah ini sekiranya buat sebelum masuk waktu zuhur, dia adalah sumber tenaga seperti mana kita bersahur sebelum kita berpuasa dah. Maksudnya kita ambil sahur tadi, pagi tadi. Dia adalah sebagai sumber tenaga, sumber motivasi, upayaan ke atas diri kita
seperti mana pandangan daripada kitab Mughni al-Muhtaj yang mana membicarakan ista'inu bitta'amis sahru ala siyamin nahar wabil qailulah ala qiyamul lail. Kuatkan dirimu, yakni puasa di siang hari dengan bersahur dan qailulah untuk bangun malam. Itu dari sudut pandang ada ahli sudut pandang yang pertama. Waktunya mana? Yakni sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Baik, boleh ya? Yang ini sunat bagi orang yang melazimi tahajud. Ada yang menyatakan qailulah ialah tidur waktu tengah hari ketika gelincir matahari atau waktu yang hampir dengannya, sama ada sebelum gelincir atau sebelumnya. Pun ada yang menyatakan demikian, iaitu tidur seketika pada waktu tengah hari ketika gelincir matahari atau waktu yang hampir dengannya waktunya. Maksudnya hampir dengan waktu gelincir, sama ada atau sebelum gelincir atau selepasnya. Sebelum gelincir atau selepas gelincir. Baik, itu antara satu sudut pandangan. Ada pandangan lain pula berkata, qailulah ialah berehat pada waktu sebelum matahari, sebelum gelincir matahari walaupun tidak tidur. Walaupun tidak tidur. Iaitu dia berehat sebelum gelincir matahari walaupun tidak tidur. Bagi Imam Nawawi menyatakan bahawa qailulah ialah tidur pada waktu tengah hari. Tidur waktu tengah hari. Sebelum masuknya zuhur. Semua yang dikasih Allah. Jadi nak ceritanya tentang qailulah ini. Qailulah ini dia tidak hanya berlaku dalam bulan Ramadan saja. Syekh Dr. Syahid Zuhaili kata berehat pada waktu tengah hari walaupun tidak tidur, sama ada pada musim sejuk ataupun musim panas. Itu Dr. Wahab Zuhaili. Maksudnya qailulah ni bulan Ramadan ke, bukan bulan Ramadan ke, di bulan-bulan mana sekalipun, yang mana kita ada orang yang mengambil waktu qailulah ini dengan perkara pertama, ianya adalah daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Semua dikasih Allah Taala. Semua sekarang kita bertanya pada diri kita, adakah qailulah ini telah menjadi pakaian pada diri kita? Adakah ianya qailulah ini telah pun menjadi satu daripada tabiat kita? Atau macam mana? Satu hari mungkin Ustaz Wan pun kenal Dr. Rizal. Dr. Rizal yang bahagian pakar otak, yang dia juga adalah boleh bercerita tentang tidur, yang tentang diet. Hadirin cikgu-cikgu sekalian, kita semua yang berminat untuk dapatkan info tentang diet, tentang pemakanan sihat, cara tidur yang bagus, tentang fungsi otak macam mana, yang boleh tengok dekat, terjadi follower kepada Dr. Rizal. Dr. Rizal. Boleh Dr. Rizal OC. Dia adalah orang yang beramal dengan qailulah. Kerana satu hari saya ikuti program dia tentang OC, otak cerdik, otak cerdik, otak cantik, gitu. OC. Itu program dia. Sampainya dekat dengan tengah hari, dia bagi ruang kepada peserta dia untuk buat aktiviti bebas. Kita dalam bidang training biasanya akan rehat dalam 12.45 kerana nak ambil waktu satu tu untuk persiapan dan segalanya untuk zuhur kan. Dia ambil lebih awal. Awalnya kami tertanya-tanya lah, kenapa waktu rehat lebih awal, sebab tunggu sampai pukul 1 agak panjang, agak lama. Selepas dia masuk semula kita dalam pukul 2 tu, baru kita faham, baru tahu rupanya dia adalah orang yang beramal dengan qailulah. Dia mesti ambil waktu untuk tidur seketika. Baik. Kerana itulah semua dikasih Allah Ta'ala. Qailulah ini paling utama kena letak sebagai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan dia perlu kepada latihan. Kenapa ya? Sebabnya, kalau hadirin adalah orang yang baru pertama kali untuk nak mengamal dengan qailulah ini, contohlah, ambil tidur pukul berapa? Nak ambil masa rehat ni. Kalau dalam masa rehat dengan tidur, sekiranya ambil masa pukul 12.45, contohlah.
satu suku Zuhur. Contoh satu suku sekarang 1:11 Zuhur. Pukul berapa kita boleh limitkan masa untuk kita tidur seketika? Kalau kita tak biasa, semua dikasih Allah Ta'ala. Kalau tak biasa, pukul 12.30 lah kita ambil masa untuk rehat seketika sampai kita kata ambil ruang untuk tidur. Timbang kalau 1:30 baru bangun. Kalau tak 1:30, pukul berapa? Pukul 2 baru bangun. Tabarakallah. Jadi waktu itu keadaan Masya Allah Tabarakallah. Yang tak biasalah nak katakan. Maka kena ambil dua keadaan. Dengan kailulah ini, pertama kita rehat seketika walaupun tidak tidur. Rehat seketika walaupun tidak tidur. Rehat kita mengikut cara kita. Ikutlah sama ada kita pergi bancuh air ke, sama ada kita tak nak diganggu ke dengan duduk senyap sendiri-sendiri dekat meja kan sebagai seorang guru dalam bilik guru masing-masing kan. Patutnya letak label, letak dekat kertas, apa-apa saja, letak sangkut kailulah. Oh, kawan pun tahu. Oh, kawan tu tengah kailulah. Jangan ganggu dia. Dia tak tidur, tapi dia sedang merehatkan diri. Waktu seperti mana yang kita bincangkan. Sebelum masuk waktu zuhur selepas gelincir matahari. Ataupun ada pendapat mengatakan sebelum gelincir matahari pun ada, selepas gelincir matahari pun ada. Maka saya yakin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, para guru sekalian, insya-Allah setiap guru kan dia ada waktu dia ada waktu rehat dia selang-seli antara tugasan-tugasan dan masuk mengajarkan, dia ada kan. Maksudnya cikgu adalah orang yang boleh menguruskan. Para asal dan semua boleh mengambil waktu seketika itu, waktu mana sekalipun terpulang. Kalau nak ikut pada waktu itu sunnah, ikutlah, dapatlah pahala dari sudut melaksanakan sunnah. Namun sekiranya ada di antara waktu rehat-rehat kita itu, biasanya cikgu akan buat sebuah urusan kerja kan. Waktu rehat selang di antara waktu itu masih lagi bekerja. Itu masih lagi buat sesuatu perkara dari sudut keperluan untuk mengajar lagi kan. Yang ni cikgu kena fokus sungguh, semua sekali. Dan siapa sahaja, fokus sungguh. Ada satu waktu yang kita ambil dengan limit masa yang tertentu. Sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Betul-betul saat itu kita betul-betul istirahat. Kita benar-benar merehatkan diri kita. Sekiranya tidur, maka nak jadikan kailulah ni, yang lazimnya, yang popularnya adalah tidur seketika. Tidur seketika. Maka cikgu adalah orang yang melatih diri dahulu untuk tidur seketika ini dengan waktu masa yang singkat. Maksudnya ada orang yang boleh lena seketika dalam masa setengah jam. Dia boleh dapat setengah jam pun tak mengapa dah. Dia boleh setengah jam pun tak apa dah. Atau 45 minit. Atau dia limitkan dia nak sejam. Maka sampainya waktu zuhur 1:11 atau satu suku, 15 minit, 10 minit sebelum masuknya waktu zuhur, lazim dia boleh bangun. Dia boleh segar, dia boleh terus bangun tanpa rasa nak sambung balik tidur. Ini subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Sesuatu yang mana dia ada keajaiban, dia ada kelebihan-kelebihan tertentu. Satu yang pada sudut saya lah, Allah Ta'ala alam pada semua asatidz semua. Pada sudut saya sendiri, menjadi satu pertanyaan lah. Pada sudut akal kita bertanya. Kenapa ya? Sebab antara ulama mengatakan, tidur kailulah ini, dia adalah dia punya energi dia punya keupayaan dia, kekuatannya pada waktu malam. Untuk orang itu qiyamul lail. Jom kita renung kejap, kita fikir kejap dengan secara akal kita. Apa kaitan kita tidur siang hari dengan tempoh waktu yang singkat? Tempoh yang singkat, setengah jam, 1 jam, 45 minit ke pulang. Yang singkat itu pada siang hari bagi tenaga untuk kita berqiyamul lail. Ada ni boleh dapatkan satu jawapan. Apa kaitan kita tidur siang hari tapi tenaganya malam? Subhanallah. Tabarakallah. Ini masya-Allah, inilah yang bila satu daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak fikir dengan akal kita tak capai. Namun bila ianya satu daripada sunnah Rasulullah, bila buat kelebihan dia terbaik. Terbaik. Kita tak boleh nak jangka. Kita tanya-tanya.
Namun keupayaan kita pada malam hari untuk qiyamul lail, kita ada tenaga. Seumpama tadi apa? Seumpama orang yang bersahur, dia sepanjang mengerjakan Ramadan ni, berpuasa ni sampai nak berbuka nanti, dia bersemangat. Dia tak isu pun kata, apalah, tak ada. Sebab dia ada semangat tadi. Apa dia? Dia sahur. Tabarakallah sanul khaliqin. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Karena itulah taruhan dan peluang yang kita dapat ini, terlebih lagi dalam tempoh sekarang ini, kita dalam fasa lagi masih paling dalam fasa PKP, walaupun 4 Mei nanti dah ada orang yang bekerja, yang kita maklum pada semua guru semua masih lagi dalam tempoh PKP ini. Nak latih diri silakan dalam tempoh ini, silakan, iaitu berehat dan atau tidur sebentar sebelum menggelincir matahari, iaitu sebelum masuknya waktu zuhur. Kena tahu zuhur kita pukul berapa, ambil ruang itu untuk berkhailulah. Sekiranya dapat nak laksanakan nanti atau nak teruskan dalam waktu bekerja selepas habisnya musim PKP nanti, kita dah mula bekerja balik, mungkin sekarang kita dah boleh berkira-kira waktu mana yang telah kita tempatkan, waktu mana yang kita dah limitkan. Kalau saya sendiri, kadang saya ambil pukul 12.45, kadang ambil 15 minit, kadang ambil setengah jam, tak menentu. Dia asal mengantuk datang, masa tu kena limit dah, tengok masuk datangnya makhluk mengantuk ni, kita dah tengok dah berapa saat itu dan pukul berapa kita nak bangkit. Paling penting sebelum waktu zuhur. Maksudnya zuhur, sebelum datangnya zuhur kita dah buat persiapan dalam keadaan kita sihat, kita segar, sungguh. Tapi jangan marah pula dengan makhluk mengantuk. Saya ada share tadi, saya ada ceritakan makhluk mengantuk ni. Kan semua apa selain apa ni yang dijadikan Allah Ta'ala itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Saya share kejap saya gini. Satu hari, masa saya tengah buat kerja, ada seorang daripada sahabat saya, dia tengok saya tengah duduk buat kerja tu, kemudian saya pun bergeliat apa semua. Saya mengantuk. Saya pun sebut, Allah, datang dah makhluk mengantuk ni. Datang dah makhluk mengantuk. Jadi saya bangun, buatlah urusan, kita berehatlah. Saya pun berehat. Masa tu memang tengah hari. Saya pun berehat kerana makhluk mengantuk datang, jadi kita pun raikan, rehat. Seminggu selepas itu, saya perasan dekat Facebook dia, dia tulis, jangan kau datang padaku. Aku tak berhajat kepada kau. Nyah kau dari sini. Pergi kau mengantuk. Dia tulis, dia halau mengantuk. Dia halau mengantuk. Barakallah. Jadi saya PM dia. Saya tanya dia, apa hal dengan kamu ni? Yang pergi marah dekat mengantuk ni, kenapa? Dia gelak. Gelak. Dia kata tak ada apa. Sajalah gua tak ada apa. Okey, baiklah. Saya anggap benda tu selesai lah kan. Selang berapa lama, saya perasan lagi sekali, dia tulis lagi dekat wall dia tu, Facebook dia, yang ni lebih ekstrim, lebih ganas lagi. Dia tulis, dia halau mengantuk, dia marah mengantuk, jangan datang pada aku tak berhajat kau, pergi kau mengantuk, pui, P-U-I-I-I, pui. Maksud apa yang dia buat tu? Dia marah pada mengantuk tu, sampai kalau pui ni ludah kan, pui, marahkan mengantuk. Tabarakallah sanul khaliqin. Allah. Allahu Akbar. Satu masa saya berjumpa adik dengan dia, saya pun tanya lagi sekali, kata, apa kena dengan kamu yang pergi marahkan mengantuk sampai kamu buat pui tu, kenapa? Dia gelak. Gelak. Saya angkat tangan. Kau dengar baik-baik. Dengarlah baik-baik, saya kata kat dia. Makhluk, mengantuk itu makhluk. Mengantuk itu makhluk. Sekiranya dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah, dia telah menghalau aku, dia tak berkehendak lagi kepadaku ya Allah. Karena itulah aku mohon padamu ya Allah, aku tak nak datang lagi kepada dia. Ada dibayangkan apa? Saya cakap macam ni depan kawan tu. Ada dibayangkan, semua dikasih Allah Ta'ala. Boleh bayang tak? Dia tak ada mengantuk. Tahu-tahu dia tidur je. Kan mengantuk ni isyarat untuk kita beristirahat. Betul kan? Kita nak tidur, lepas tu kita datang menguapnya, kita rasa penat, kita berehat. Maka datangnya mengantuk, kita tidur. Subhanallah. So, apa yang berlaku sekiranya tak ada mengantuk, terus tidur. Ada yang tengah bawa kereta, terus tidur.
Agaknya celak kat mana? Celak kat hospital, insya-Allah ada masa lagi kan. Celak kat kubur, habis. Barakallahu sanifal itu. Dia senyap, terus lepas tu dipadamkan semua sekali. Maka mengantuk Didi pun buat lagu kan. Mengantuk, mana nak tidur. Semua dikasih Allah Ta'ala. Jadi, raihkan. Isyarat itu ada isyaratnya. Maksudnya kita perlukan istirahat. Maka ambillah ruang. Dan kita nak istirahat ini pula mengikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang berlaku. Ambil ruang. Ambil ruangnya. Dengan kita menyusun waktunya, kita rancang dengan sebaik mungkin. Seperti mana yang Ustaz Wan bagi tahu sampai pihak Jepun ni ambil ruang ini, ambil waktu ini dimanfaatkan kepada pekerja-pekerja dia supaya ambilnya istirahat ini, ambilnya kailulah ini. Tengok besar dia punya impak. Apa yang cakap ni, saya ada join kelas Dr. Rizal setiap Ahad pukul 11 AM dan kelas berbayar neuroparenting Dr. Rizal. Ini ada follower. Dia tahulah apa yang dia bincangkan. Lebih lagi tentang tidur. Dia amat cakna tentang tidur supaya tidur kita ini cukup, beri impak yang besar. Masalah tentang kegemukan ke masalah macam lah. Saya pun nak sebut secara terperinci. Cuma saya follow juga, saya pernah ikuti kelas pengajian dia, masuk kursus dia, melihat betapanya kailulah ini ada perkara yang cukup besar impaknya dan beri manfaatnya besar. Lebih lagi yang dilakukan oleh kasih kita, ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang dikasih Allah Taala dengan melaksanakan kailulah ini, saat kita beristirahat itu dengan hasrat kita nak bangun balik untuk beribadah, maka disitulah nilai yang mana kita adalah orang yang tidur kita, orang yang berpuasa itu sebagai tidur yang beribadah. Naum ini ibadatun, maka tidur seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Maka saat dia beristirahat itu, dia ambil masa, sekiranya dia ambil dengan istirahat tanpa tidur, maka saat diam dia itu adalah tasbih bagi dirinya. Maka ada diringi dengan bertasbih apa sahaja, tahmid. Maksudnya mengiringi setiap daripada rehat kita itu, istirahat kita dengan mengingati Allah Ta'ala, maka saat itu dia sebagai tasbih. Kita senyap seketika, yang saya contohkan tadi, tulis dekat kertas A4 ke, letak waktu kailulah untuk peribadi hadirin, tak nak diganggu oleh sesiapa, benar nak istirahat, maka saat itu kita berdiam, saat itu tabarakallah. Allahu Akbar. Besarnya perkara. Kalau dalam naps, bukan nap yang saya kongsikan, yang dimaklumkan oleh Ustaz Wan tadi, nap dalam NPOP saya, Need for Passion Practitioner Skill itu kan, tentang pengurusan sabar. Diam juga adalah satu perkara yang Masya Allah, tabarakallah. Cara kita nak membutuhkan kesabaran. InsyaAllah akan datang sekiranya ada ruang dan peluang. Cuma nak bagi tahu, dengan diam ni, kita isi dengan bertasbih kepada Allah Ta'ala menjadi suatu ibadah. Semua yang dikasih Allah Ta'ala, ruang dan peluang ini amat banyak kat atas diri kita, maka tolonglah jadi orang yang berebut, yang orang kata tak nak lepaskan banyak perkara yang dilimpahkan kat atas diri kita, sampaikan kailulah itu sendiri pun ada manfaatnya dan cukup hebat kesannya. Sungguh, saya baru juga kailulah kan, kita bangun, maksudnya tengah hari tadi, tidur kejap, pukul 1 tadi kita dah standby dah. Dia beri keupayaan kita, tabarakallah. Ada ni orang yang belum mengamalkan, buat dengan limit, dengan cara yang saya maklumkan tadi, supaya kita adalah orang yang tahu pengurusan, dari segi pengurusan masa, juga adalah orang yang mengambil ruang dan peluang seluruh daripada ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Pukul berapa sebenarnya? Kata ganti rasanya tak boleh lama kot. Tak? Pukul berapa ni? Ustaz Wan, berhenti. Dah cukup dah kita. Okay dah kan? Terus. Boleh. Boleh lagi ke? Sikit lagi. 3.50. Baik. Kalau macam tu, baik, ambil kat sini satu lagi ya. Tentang orang yang berpuasa ni, doa dia mustajab. Orang yang berpuasa ni,
doanya mustajab. Seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayatkan daripada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu da'watin mustajabatun, da'watus shaimi wa da'watul musafiri wa da'watul madlumi. Tiga doa yang mustajab. Tiga doa yang mustajab. Yang ni makbulnya. Allah terus makbulkan. Boleh ya? Mustajab doa dia. Pertama, doa orang berpuasa. Wa da'watul musafiri. Kemudian doa orang yang bermusafir. Ketiga, wa da'watul mazlumi. Doa orang yang dizalimi. Baik. Ketiga-tiga ini tak mana berlaku dalam kita, yang berlaku pada situasi kita. Sekiranya ketiga-tiga ni ada pernah berlaku dalam diri kita dan saat itu kita pernah berdoa, mudah-mudahan saat itu Allah memakbulkan. Cuma yang utama sekarang, da'watus shaimi. Semua satu dunia sekarang yang beriman pada Allah Ta'ala adalah orang yang sedang, ada asatidhah semua, para sahabat semua, guru-guru semua yang sedang bersama dengan kita dalam majlis ilmu sekarang ni ada orang yang berpuasa. Maka hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saat ini juga dah ruang dan peluang tabarak Allah. Banyak perkara tak? Kailullah sunnah Rasulullah. Tak, kita buat mendapat ganjaran masuk, dapat dia punya impak dia tabarak Allah. Kemudian kita sedang berpuasa lagi. Dahlah kita tidur dengan kailullah ini, kita berdoa pula. Tabarakallah. Lepas tu kita orang musafir. Contohlah kita orang musafir. Sekiranya musafir dalam bulan Ramadan. Lagilah. Ada ni pernah musafir kan? Apa kita buat dalam musafir? Lepas tu dalam musafir ni kena banyak berdoa. Sungguh. Dalam musafir kena banyak berdoa. Sekiranya ada isu-isu dalam perjalanan kita, waktu kita musafir ni, betul kan? Masa kita musafir ni, dalam perjalanan tu ada apa-apa isu, minta tolong, jaga lidah dengan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Untuk dekat highway, ada orang motong, ada orang apa-apa semua sekali, jangan datangkan sumpah sebenarnya. Sebab kita sedang bermusafir. Musafir pula kita musafir yang kerana Allah Ta'ala, yang diredai, kerana atas keperluan nak balik jumpa orang tua atau hubungan silaturahim. Dan semua maklum tentang musafir kita bukan atas perkara maksiat. Saat itu, tabarakallah. Kita musafir, doa kita mustajab. Mudah Allah nak makbulkan. Tiba kita mengeluarkan perkataan yang Masya Allah tabarak. Allahu Akbar. Rugi. Sekiranya Allah makbulkan, tadi kita marah orang buat hal dekat jalan raya, tiba kita doa, kita kata habislah engkau. Tak lagi ke depan lagi aksiden. Bertukar kita pula yang kena. Bertukar. Kataan itu rupanya doa untuk diri sendiri. Allahu Akbar. Kan itu, fokus kita ni, tak nak pergi terlalu jauh ke arah lain, doa sebagai orang yang sedang berpuasa sekarang ini. Maka apa yang kita doakan? Sampai ada riwayat lain-lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. 3 doa yang tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Tadi salatu da'watin mustajabatun. Mustajab. Sekarang datang hadis yang lain, 3 doa yang tidak akan ditolak. La turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftira, iaitu doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Tabarak. Wal imamul adilu, doa pemimpin yang adil, wa da'watul mazlumi, dan doa orang yang dizalimi. Tengok, ada 2 perubahan. Satu, dakwah orang musafir. Apa ni doa orang yang musafir? Jadinya dalam tu adanya perkataan imam yang adil. Lepas tu doa orang yang dizalimi. Yang atas tadi tu doa dizalimi. Hadis yang kedua pun doa daripada orang yang dizalimi. 2. Orang kita dizalimi ni, kataannya tak berubah hadis pertama, hadis yang kedua. Pun berubah pada imam yang adil dengan doa dalam musafir. Kemudian yang tak berubah juga doa orang berpuasa. Hadis pertama doa orang berpuasa, doa orang yang berpuasa hadis yang kedua. Yang besar tak? Hatta yuftira, sehingga kita.
Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, karena itu dalam bulan yang penuh keberkatan ini belum banyak menjadi orang doa apa sahaja daripada keperluan dunia dan akhirat. Doa apa saja keperluan dunia dan akhirat. Doa yang mana doa yang baik-baik. Saya nak semua sekali sekarang ni ikut saya, walaupun suara tu mute, namun saya yakin boleh dengar suara saya dengan baik. Saya nak hadirin kita ikut satu daripada doa yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Doa tabarakallah, doa ni Masya Allah, seronok, best, dia sedap. Dia punya tabarakallah, nak cakap macam mana ya, tapi dia memang seronok. Dan jom kita baca sama-sama, insyaAllah, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi wa a'izni min syarri nafsi. Baik, lagi sekali. Ya, saya yakin semua para asatizah semua, guru-guru, sahabat-sahabat semua adalah orang yang boleh ikut dengan baik. InsyaAllah, insyaAllah. Lagi sekali saya baca. Kita baca sama-sama. Sebab doa ni, Allahumma alhimni, kita sendiri. Ni itu untuk diri. Doa ni, dia berbeza. Doa ni kalau kita aminkan, bimbang amin tu kita dalam keadaan kita tak merasai, tak menjiwai seluruh daripada doa itu sendiri. Seperti mana yang kita lihat setengah daripada setengah waktu imam membaca doa. Makmum tu kadang-kadang tangan tu duduk atas pohon macam tu je. Kadang tu tengah duduk di situ. Kadang tangan sebelah, telefon sebelah. Amin, amin. Namun amin tu tidak menjiwai sebuah doa. Sekarang bila kita baca untuk diri kita. Lagi sekali. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma alhimni. Ya Allah, ilhamkan kepadaku rushdi, petunjuk ke arah kebaikan. Petunjuk ke arah kebaikan. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk ke arah kebaikan. Kita ni hadirin semua dikasih Allah Ta'ala. Walaupun bahasa disebut modernnya dipanggil idea, namun dia asas daripada perkataan ilham. Kita nak Allah Ta'ala suntikkan, ilhamkan, datangkan satu keadaan diri kita ini berbuat apa sahaja ke arah kebaikan. Berbuat apa sahaja ke arah kebaikan. Kalau nak dilampir dengan firman Allah Ta'ala, antara yang disebut oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati. Ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk bersyukur. Ilhamkan kepada diri untuk bersyukur. Itu kata Nabi Sulaiman. Tabarakallah. Sekarang apa yang disabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk berbuat, tunjuk ke arah kebaikan, untuk berbuat kebaikan. Sebab apa? A'izni min syarri nafsi. Aku bermohon perlindungan denganmu ya Allah dari kejahatan diri sendiri. Ini yang saya kongsi biasa dalam ibrah dari doa petang live dekat Facebook. Biasanya ada dah saya kongsikan setelah petang. Beberapa doa yang telah saya kongsikan daripada sabda Rasulullah Muhammad SAW. Pendek tapi padat. Ibrah dia tabarakallah SWT. Hebat. Beramal. Penting beramal. Sebab tadi wa'izni min syarri nafsi, kerana kita ni ya Allah tabarakallah, rupanya kita ni kena minta perlindungan pertama dengan Allah Ta'ala. Apa dia sebenarnya? Kejahatan diri sendiri. Jahat diri kita ni, perangai diri kita ni tabarakallah. Ada pengalaman kehidupan. Saya ada pengalaman kehidupan. Ada pengalaman berurusan dengan nafsu kita. Saya ada pengalaman berurusan dengan nafsu kita. Kita berpengalaman dalam menguruskan satu daripada makhluk yang ada dalam diri kita adalah nafsu. Seperti Sidi Guru Ustaz Nik Bakri bincangkan dalam pertemuan kita sebelum ni.
dalam diri kita. Menyatakan adanya sebagai manusia ni adanya nafsu. Adanya nafsu. Itulah sebagai syarat kepada dianya adalah manusia. Semua dikasih Allah Ta'ala. So macam mana? Saya pernah bertanya lah dalam sebelum ini, rasanya ada tanya rekod dalam jangan sebelum ni kot. Sekiranya nafsu kita dibiarkan untuk buat keputusan sendiri, apa dia akan buat? Apa dia akan buat? Sekiranya hari ini, dalam musim ini, dalam bulan ini, sedang berpuasa ni, sekiranya dibiarkan pada kehendak kita, apa dia akan buat? Dibiarkan padanya, mungkin kita akan tidur sepanjang. Mungkin akan berbuka, makan yang macam-macam. Kita tak tahu. Nampak? Wa'azni min syarri nafsi, bahawa kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diilhamkan diri kita ini beroleh petunjuk ke arah kebaikan selalu. Kerana kecenderungan nafsu kita ke arah keburukan. Ke arah keburukan. Illa ma rahimah Rabbi, kecuali orang itu mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kecenderungan buat ke arah keburukan, kecuali orang itu mendapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, itu ada ilham daripada Allah. Baik. Semua yang dikasih Allah Ta'ala, kerana itulah tidur kita hari ini, tidur yang memberi manfaat. Kita tidur bukan tidur kerana kita meletakkan keadaan bahawa aku ni penat sangat hari ni aku berpuasa, kerana aku nak tidur sepanjang hari. Dengan berkata kepada orang, bila orang kejut, bangunlah, penat aku puasa lah. Maka kena bagi tahu pada dia, seluruh dunia umat Islam sedang berpuasa sekarang. Bukan dia seorang-seorang. Kalau sedang menahan lapar dan dahaga, seluruh dunia sekarang yang Islam beriman sedang menahan lapar dan dahaga sekarang. Karena itulah kita, Allahumma alhimni rusydi, ya Allah ilhamkanlah kepada diriku untuk berbuat kebaikan. Amal soleh dan apa sahaja. Diilhamkan senantiasa untuk berbuat amal soleh. Yang paling penting, selamat daripada kejahatan diri kita sendiri, kerana kita tak tahu sekiranya kejahatan yang ada dalam diri kita dilepaskan tanpa pertolongan daripada Allah Ta'ala, bimbang kalau kita melampaui daripada sudut kemanusiaan itu sendiri. Barakallahu sana khaliqin. Dan itulah semua yang dikasih Allah Ta'ala atas perbincangan kita tentang ini yang berkaitan dengan naumis sha'imil ibadah, tidur seorang yang berpuasa itu sebagai ibadah mengikut syarat-syaratnya tadi, iaitu pengambilan dan peluang dengan kailullah. Waktunya sebelum masuk zuhur, selepas gelincir matahari. Walaupun ada yang nyatakan sebelum gelincir matahari, maka sepakat pada yang masyhurnya meletakkan pada keadaan yang mana, iaitu sama ada berehat atau tidak berehat sebelum gelincir matahari dan sebelum masuknya waktu zuhur. Baik. Dan itulah semua dikasih Allah Ta'ala. Berbincang juga tentang doa yang mustajab bagi orang yang berpuasa ini, maka tolonglah jadi orang yang senantiasa berdoa dengan doa yang terbaik untuk diri kita selama kita melaksanakan satu daripada perintah Allah Ta'ala ini dengan sebaik mungkin. Barakallah, Allahu Akbar. Dan penutupnya, sedikitlah penutup daripada perbincangan kita. Kenapa tadi? Ada satu perkataan yang mana orang yang berpuasa ini, selain pada doanya mustajab, amal perbuatan itu digandakan. Wa amaluhu mudha'afun, amal perbuatan yang kita lakukan pada saat sekarang ini digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam akan digandakan. Setiap amalan anak Adam akan digandakan. Al-hasanatul asyru, setiap kebaikan dilakukan, hasanatu asyru amsaluha, maka digandakan dengan 10 ila sab'ami'atin di'fin, sehingga ke 700 kali ganda. Digandakan daripada 10 kali sehingga 700 kali ganda. Gitu. Setiap amalan anak Adam akan digandakan, satu kebaikan digandakan dengan 10 kali sehingga 700 kali ganda. Maka bayangkan, dengan kailulah tadi, kita buat satu kebaikan mengikut sunnah Rasulullah, tidur kita sebagai satu ibadah,
niat untuk bangun balik untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan kita tidak tidur selepas waktu subuh, kita terus dengan amal soleh walaupun mengantuk saat itu, kita datang usaha untuk berjihad. Mari kata ya Allah, aku nak lawan sekali ni dengan mengantuk walaupun dia makhluk Allah Ta'ala, jangan marah, tapi kita nak lawan kerana kita nak ambil gandaan pahala, iaitu 10 kali hingga ke 700 kali ganda satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam. Semua dikasih Allah Ta'ala. Betapa luas, banyak, hebat ganjaran, kurniaan, anugerah dan segalanya untuk kita umat Rasulullah Muhammad SAW dalam bulan yang penuh keberkatan ini, maka rugi sekiranya kita tak ambil ruang dan peluang ini. Rugi sekiranya tak ambil manfaat. Maka kerana itulah semua yang dikasih Allah Ta'ala dengan satu perbuatan ni, satu kebaikan yang kita buat. Sebab itu yang kita doakan tadi. Apa dia? Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allah ilhamkan pada kita untuk buat satu kebaikan dengan mengaji Quran, dengan kita berzikir, dengan apa sahaja kebaikan. Maka bayangkan 10 hingga ke 700 kali ganda kita beroleh. Barakallah. Tambah lagi dengan orang yang man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yang mana orang yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan berkira-kira Allah memaafkan dan mengampunkan dosa-dosa. Banyak tak? Banyak. Kejahatan kita yang lampau Allah maafkan. Kita pula berusaha untuk kebaikan untuk meneruskan kehidupan ini. Barakallah. Nak cerita macam mana? Barakallah, hebat. Ruang dan peluang ini tolonglah manfaat dengan sebaik. Maka pada saya, dengan izin Allah Ta'ala, kemampuan yang untuk kita berbincang pada petang ini, saya rasa kadar itu sajalah, kadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua daripada perbincangan ini, dan sekiranya ada persoalan mampu untuk kita kongsikan, untuk kita bincangkan, dipersilakan. Okey, kita ada masa sikit lagi pukul 4. Ada soalan boleh bertanya berkaitan dengan tajuk ataupun berkaitan dengan Ramadan pun boleh lah, insya-Allah. Siapa nak bertanya? Sama di chat ataupun Amir boleh, dua-dua pun boleh. Silakan. InsyaAllah ada yang boleh kita berkongsi. Allahu Akbar. Silakan. Sahabat, jelas suara. Okey, saya pun tengah tengok dekat chat ni. Okey. Baik. Boleh? Yes. Okey, silakan. Okey. Ada apa-apa? Kalau Alhamdulillah, sekiranya ni berapa minit lah, Ustaz? Kelulah ni. Sebaiknya berapa minit? Ada lepas sampai kelulah lepas Zuhur. Tapi kalau ikut perbincangan sebelah lepas Zuhur tak ada. Lepas Zuhur siapa? Dia tidur tu pukul 12.30. Bangun pukul 2.30. Itu atas keupayaan lah tak. Sudah kata lajak kerana kepenatan. Allah Ta'ala alam. Semua kita kena maklumnya paling utama Kailulah ini waktu yang telah kita bincangkan tadi. Yalah. Dia ada istirahat tertentu tak? Betul. Macam tu. Tadilah. Maknanya baliknya sebelum Zuhur tu dah steady lah. Kita dah bangun, dah kalau kata duduk rumah sekarang ni boleh mandi-mandi dah, relax. Lepas tu boleh solat berjemaah. Okey, lagi. Silakan, ada apa-apa? Ada apa? Tanya boleh. Kita bagi luar lah 5 minit lagi, insya-Allah. Nak tanya ke apa-apa berkaitan dengan tidur ke apa. Sebab tidur siang ni satu perkaranya itulah, bukan tidur lepas subuh lah. Kita tidur ialah waktu sebelum Zuhur tu, waktu tengah hari tu, 12 lebih. Itulah, ambil latihan lah. Sebab tidur selepas subuh ni agak tidak berapa ni sangatlah. Sama juga tidur selepas asar. Tidur selepas subuh, kita rezeki keberkatan
Anggap itu. Kalau tidur selepas asar, saya sama ada dianya adalah daripada hadis ataupun kata-kata ulama, wallah taala alam. Kita pernah dengar tak kalau tidur lepas asar mewarisi gila? Hmm. Ha, adalah satu kataan itu. Saya nak tutup dengan cerita dia. Boleh ya? Okey, teruskan. Saya nak tutup dengan cerita ni. So, dia adalah orang yang selalu tidur lepas asar. Orang yang selalu tidur lepas asar. Ni seorang hamba Allah Ta'ala ni. Dia pernah tadi tidur selepas asar boleh mewarisi sifat gila. Jadi, mungkin dia nak mengatakan bahawa dia ni yang selalu tidur lepas asar ni tak ada apa-apa. Dia pun kata gini. Kau tengok aku ni selalu asar, tak gila pun. Dia kata, lagi sekali dia kata, aku ni selalu tidur lepas asar. Tak gila pun. Orang kata lepas asar mewarisi sifat gila. Aku tidur lepas asar tak gila pun. Saya kata apa tadi? Saya kata apa? Saya kata orang gila tak pernah mengaku pun dia gila. Dengan dia berkata aku tak gila pun. Rupanya. Itulah. Nak kata dia gila tu tidaklah. Tapi nak bagi tahu bahawa dia berkata dia tak gila. Tapi saat itu dia sedang buat perkara yang boleh mewarisi sifat gila. Dia kata dia tak gila. Mungkin dia adalah orang yang termasuk dalam golongan itu. Ya sebelah. Saja gurau-gurau lah kata. Nak bagi peringatan sebenarnya. Jadi semua dikasih Allah Ta'ala. Baik. Okey ya, semua sekali. Pada itu puasian petang ni. Okey, benar. Saya nak share satu tentang tidur. Saya belajar dengan Rizal dalam kelas berbayar dia lah. Ini kelas bayar dia. Sebelum tidur, dia ada satu dipanggil akronim dia. Dia guna nama dia lah, Rizal. Okey, sebelum tidur ni Rizal lah, nama akronim dia. Ini saya share satu lah sebab ni ilmu daripada Dr. Rizal Abu Bakar sendiri lah. Rizal kata sebelum tidur tu guna akronim ni, Rizal ni, R tu remove. Yang pertama, R tu ialah sebelum tidur remove. Maksud remove ni ialah kita tidur, kita buang segala-gala jenis cahaya lampu, gadget semua kita jangan masa kita tidur. Kita kena tutup lampu tidur. Jangan tidur bawah cahaya, bahaya. Untuk dia boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Sebab tu tidak boleh tidur bawah cahaya lampu. Kena tutup. Gadget pun jangan tengok. Kalau ikut dia letak tu 2 jam, sejam sebelum tidur. Kalau kita setengah jam mungkin dah okey dah tu kan. Okey. Sebab apa otak ni dia bila dia detect ada cahaya dia ingat ke benda tu macam siang lagi lah. Jadi remove. Pertama tu remove. Tu remove. I inhale. Inhale ni lah kita bernafas dengan hidung dan lepas pun dengan hidung masa kita tidur. Dia akan cepat untuk mengantuk. Kita bernafas masa tidur tu dengan hidung, lepas tu kita lepas pun dengan hidung juga. Bukan dengan mulut. Tu mulut tu kita tenangan lain kita buat tu. Breathing tu. Sekarang ni inhale maknanya bernafas dan dengan hidung dan lepas dengan hidung. Lepas tu Z. Z tu adalah RI, Z. Z adalah zikir. Zikir macam biasalah yang kita selalu baca lah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Doa-doa lah. Zikir ni termasuk dengan doa-doa lah. Dengan 3 ku, basmalah 21 kali ke. Itu selawat tu kat zikir tu lah. Lepas tu A. R-I-Z. A tu ablution. Ablution. A-B-L-U-T-I-O-N. Ablution. Ablution ni maksudnya ialah simple sebenarnya. Berwuduk sebelum tidur. Ambil wuduk. Sebelum tidur, mesti ambil wuduk. Ablution juga ialah macam anak-anak kita ni, bila nak tidur, kalau boleh, kita sebelum maghrib dah mandi. Lepas tu, bila masuk lepas maghrib tu, masuk malam tu, kena pakai pakaian khusus untuk tidur. Sebab budak-budak ni, bila kita pakai yang sama sebelum tidur dengan tengah hari dengan waktu ni, dia jadi macam budak tu keliru. Bukan keliru, dia macam sama je. Jadi bila kita pakai pakaian tidur, pijama dia yang panggil pakaian tidur, dia akan jadi respons psikologinya macam after anak-anak kita, dia akan tahu ni waktu nak pakai baju ni untuk dia prepare untuk tidur. Begitulah. So kena pakaian tertentu lah untuk tidur. So dia bila kita pakai baju tidur dia macam dia anchor. Dalam NLP dia panggil anchor anak tu untuk tidur.
So ablution, ablution tu wuduk dan juga pakai pakaian yang untuk tidur. Lepas tu kalau boleh malam tu yang ablution juga pastikan satu lampu cukup lah dalam rumah dipasang. Contohnya lampu di kawasan ruang dapur ke ataupun ruang mana lah mana tidak ada. Biarlah contoh bukan sebelum tidur tu maknanya biar rumah kita jangan terlalu cahaya sangat. Katakan pukul 10 malam pun cahaya penuh rumah macam siang hari lagi. Jadi kalau boleh dia kata gelapkan ruang ruang tamu, kawasan tengok TV tu gelapkan. Jadi nyalakan satu cahaya lampu cukup malam. Barulah suasana suram tu menyebabkan anak-anak kita nak boleh tidur. Itu apa ni? Last kali, last one, L, lie. Itu lie ke lay? Lay ke lie? Lie, lie. Maknanya berbaring. L-I-E, L-I-E, berbaring. Berbaring ni, anak-anak ni, macam kita nak latih anak tidur, biar tidur mengiring cara Nabi lah ke kanan. Jangan meniar, rusuk kanan. Rusuk kanan. Kalau tak boleh nak ada kiblat pun rusuk kanan je lah. Sebab kadang-kadang katil kita, rumah kita, design dia tak sama. Jadi mengiring ke arah kanan. Itu cepat. Bila apa? Bila kita mengiring ke arah kanan tu dia lebih baik untuk nyenyak tidur. Oksigen juga tinggi bila tidur sebelah kanan. Kalau tidur sebelah kiri ataupun menerap, oksigen tu tak cukup. So penting untuk tidur tu nyenyak. Kalau Dr. Rizal kata sebut ni biar tidur mampus. Tidur mampus kata lagi bang. Biar tidur mampus betul-betul tidur lah tu kanan. Okey, itu perkongsian ringkas saya belajar daripada neuroparenting lah insya-Allah sedikit. Okey. Terima kasih Ustaz Hafizullah atas perkongsian pada petang ini. Jazakallah khair. Terima kasih semua walaupun masuk orang kata ni diundang last minute, memang last minute sungguh. Memang rasa 5 minit sebelum program masa ni. Last minute sungguh. Baik, ada Ya tak? Ada tambah lagi ya? ada soalan. Soalan. Ada nas je lah yang kata tentang larangan tidur selepas subuh. Okey, ada nas ataupun hadis rasa ada. Okey, baik macam ni. Saya ingat dari sudut pembelajaran tak. Dia tak ada nas secara khusus untuk tidur selepas subuh. Nas secara khusus hukum makruh ke haram ke tak ada secara khusus menyebut perkataan itu. Cuma nak ambil tahu gini, kita ambil cakna dari sudut sabda Rasulullah. Macam mana? Amalan Rasulullah dulu dengan sahabat. Baik. Kita rujuk kepada hadis. Tiada nas yang menghalang untuk tidur selepas subuh. Namun menggalakkan amalan selepas subuh itu menghidupkan suasana selepas itu ada suatu perkara sunnah. Okey, jelas. Ya. Allahumma barik li ummati bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah umatku pada awal waktu pagi. Itu antara sabda Rasulullah. Dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah ke atas umatku pada waktu pagi. Satu. Menghidupkan amalan suasana selepas subuh itu dengan amalan yang baik kerana dia termasuk dalam doa diberkati kita ini di awal waktu pagi. Baik, sunnah Rasulullah yang kedua, dia menghidupkan, baginda ni menghidupkan waktu pagi selepas subuh dengan duduk berzikir sehingga terbitnya matahari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza salla fajra ila salla fajra, saat dia salatnya waktu fajar itu subuh, qa'ada fi musallahu, saat itu dia duduk di tempat solatnya hatta tala'ash syamsi, sehingga terbitnya matahari. Maksudnya Rasulullah tidak tidur serta waktu subuh kerana duduk di tempat solatnya itu sehingga terbit matahari. Jelas ya? Baik, nak bagi tahu tiada hukum khusus makruh ke haram ke tidur selepas waktu subuh, melainkan ianya menghidupkan suasana waktu subuh itu dengan amal soleh.
seperti Rasulullah Muhammad SAW buat. Pertama, dia duduk tempat solat berzikir sehingga terbit matahari. Yang kedua, dia termasuk dalam doa yang dikhususkan kepada umatnya, iaitu diberkati pada waktu awal. Wallahu a'lam. Boleh ya? Jelas? Okey, alhamdulillah. Okey, ada Hafizah, lagi. jelas. Okey, Hafizah kata jelas, baik. Maknanya segi nas yang khusus tidak ada lah. Nas yang khusus tak ada. Tidur selepas subuh tu. Baik, jelas. Okey, ada lagi? Boleh Okey, ya? kalau tak ada kita pun, dah pukul 4 juga kita pun. Walaupun begini, walaupun tak dirancang sejak awal, pukul 4 juga. Okey, tak apa. Terima kasih banyak pada Ustaz Hafizul Abdul Aziz daripada Pulau Condong. Kita bawa khas daripada Pulau Condong, duduk kat masjid dah tu. Alhamdulillah, kita dapat masuk. Okey, ya. Kat rumah ni. Kita kat rumah ni. Kat rumah ni. Waktu dia lain Kat rumah. kan. Dia kalau kat masjid tu gambar jelas. Kalau kat masjid tu. Baik, kita akan esok kita akan berehat sekejap, berehat untuk sehari. Esok tak ada kelas. 4 bulan bersama dengan PU Izzat. 4 bulan. 4 bulan. Lepas tu kita ada 6 bulan sebab saya ingat saya. 6 bulan awal Syauqi. Lupa. Lebih kurang tu lah. So esok kita tak ada kelas. Kita akan relax dulu untuk mungkin ada banyak lagi kelas lain yang di join tu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih lagi Ustaz Hafizullah dan jumpa lagi pada esok hari insya-Allah. Moga-moga pertemuan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dan doakan kita sihat semuanya satu keluarga dan walaupun 4 bulan ni lusa ni kita dibenarkanlah bekerja dan sebagainya, kita kawallah pergerakan kita insya-Allah. Dan kami pun tak boleh benarkan lagi pergi kerja lagi. Mungkin Isnin sekali lagi pun baru boleh pergi kot. Apapun yang berlaku, insya-Allah kita doakan semua akan baik dan insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang pada 4 hari bulan Mei 2020 insya-Allah. Okey, kita akhiri tasbih Quran. Subhanallah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafiz, boleh baca doa penutup tak? Silap lah, saya lupa nak baca doa tadi. Doa penutup, kata bagi doa, habis je doa, kita akan tutup terus. Okey, silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ighfir lana hubana wa khatayana wa hayyi lana min amrina rasyada. Waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna as-sihhata was-salamah. Ya Allah, rezekilah ke atas kami semua kesihatan dan keselamatan. Warzuqna fahma wal ilma. Rezekikan kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan. Waghfir lana, dan maafkanlah kami, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh ya Allah, Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang dan memaafkan segala kesalahan dan kesilapan ya Arhamar Rahimin. Allahumma alhimna, ya Allah ilhamlah kepada kami rusydi, yakni petunjuk ke arah kebaikan. Wa aizna min syarri nafsina, dan lindungilah kami ya Allah semua daripada kejahatan daripada diri kami sendiri. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.